Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyitah binti Zulkifli. Nombor metrik 054818. Dan insyaAllah pada video kali ini kumpulan kami akan menceritakan tentang salah seorang tokoh ulama yang terkenal dalam sejarah, iaitu Al-Khwarizmi. Seperti mana yang kita tahu, Al-Khwarizmi ini adalah salah seorang tokoh matematik yang sangat terkenal dalam sejarah. Beliau ni bukan sahaja mahir dalam bidang matematik, beliau juga mahir dalam bidang astronomi dan juga geografi. Beliau juga dikenali sebagai bapa algebra. Nama sebenar beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi atau Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dan beliau dilahirkan pada 770 Masihi di Khwarizmi, iaitu sebuah kota yang terletak di selatan Sungai Oxus, yang mana kini lebih dikenali sebagai Uzbekistan. Dan kalau korang semua nak tahu, nama gelaran Al-Khwarizmi yang diberikan kepada beliau adalah sempena nama tempat kelahiran beliau di Khwarizmi, yang mana sebuah kota yang terletak di Laut Arab. Nama Nabi Dauda binti Abdullah, nombor metrik 054677. Seterusnya, kita masuk kepada kepribadian Al-Khwarizmi. Beliau merupakan seorang tokoh dan juga ilmuwan yang memiliki kebijaksanaan serta kejayaan yang mempunyai rahsia dan formulanya yang tersendiri. Contohnya, kejayaan yang dimiliki oleh beliau pasti terhasil daripada sifat dan kepribadiannya yang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Hal ini dapat dibuktikan lagi apabila kepribadian banyak disebut dalam kalangan orang Islam dan juga masyarakat di dunia, dan hal ini telah diakui oleh mereka sendiri apabila Al-Khwarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang termasyhur oleh orang Islam dan masyarakat barat. George Charton mengatakan bahawa pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah diperoleh oleh orang-orang timur. Dalam hal ini, pernyataan tersebut merujuk kepada Al-Khwarizmi. Antara tokoh lain ialah Whiteman. Beliau berkata, Al-Khwarizmi mempunyai kepribadian yang teguh dan merupakan seorang yang mengabadikan hidupnya untuk dunia sains. Keagungan Al-Khwarizmi dicirikan lagi oleh Whiteman, di mana beliau berkata, hasil kerjanya yang penting dan asli menunjukkan Al-Khwarizmi berpersonaliti teguh dan seorang bergelega sains. Melalui kata-kata tersebut, terbuktilah bahawa Al-Khwarizmi merupakan seorang tokoh yang memiliki sifat kepribadian yang sangat tinggi dan sekaligus membuktikan beliau disanjung oleh kebanyakan masyarakat, terutamanya masyarakat Islam itu sendiri. Peranan dan juga sumbangan Al-Khwarizmi. Antara peranan dan juga sumbangan Al-Khwarizmi ini dalam bidang astronomi, iaitu falak. Yang pertama, Al-Khwarizmi ini pernah dinobatkan sebagai ahli falak diraja. Antara sumbangan beliau iaitu beliau merupakan tokoh pertama yang menyediakan takwim Islam yang bertajuk Zil al-Sindin, iaitu yang merangkumi jadual astronomi Sind dan juga Hind. Seterusnya, sumbangan beliau yang kedua, beliau merupakan seorang saintis yang melakar ataupun menghasilkan peta dunia yang pertama. Beliau juga telah menghitung isi padu dan juga ukur bumi, dan dalam sumbangan beliau yang kedua ini juga beliau telah menghasilkan kitab surat Al-Ardu, iaitu yang menceritakan tentang rupa bentuk bumi. Seterusnya yang ketiga, beliau juga telah mencipta pemakaian secan dan tanjens dalam penyelidikan trigonometri dan juga astronomi sebagai guru aljabar semasa beliau berada di Eropah. Beliau telah membuat penyemakan dan memperkemaskan semula ilmu astronomi ini, iaitu ilmu falak. Kemudian beliau juga telah mencipta alat penentu kedudukan bintang, sukatan masa dan juga jam matahari. Daripada pembangunan ilmu kaji bintang yang beliau wujudkan itu telah memberi sumbangan besar terhadap kemajuan dalam bidang sains dan astronomi. Kemudian Al-Khwarizmi ini telah menghasilkan banyak karya-karya lain, iaitu sebagai contoh 2 makalah astronomi semasa bertugas di perpustakaan istana, iaitu yang pertama, alat untuk menunjukkan waktu dengan bayangan matahari. Kemudian yang kedua, alat ukuran astronomi yang dipanggil astrolab. Selain itu, Al-Khwarizmi juga telah menghasilkan buku-buku yang berkaitan dengan bidang geografi, iaitu ada 4 buah buku. Yang pertama,
pengetahuan mengenai kedudukan bumi dan juga keluasannya, mengukur garis longitud dan juga latitud secara lebih tepat, makalah yang kedua wujudkan. Kemudian makalah yang ketiga berkaitan dengan geografi, iaitu pengetahuan mengenai pergerakan bintang di langit. Kemudian buku yang keempat, buku mengenai pandangan sarjana Yunani, iaitu Ptolemy, mengenai jarak di antara sesebuah negara dengan negara lain. Al-Khwarizmi juga telah membetulkan pandangan Ptolemy mengenai astronomi, dan beliau juga telah dilantik sebagai penasihat astronomi dan bertugas di Balai Cerap Baghdad. Saya Nur Ariani binti Muhammad, nombor matrik 054546. Okey, seterusnya saya akan masuk dan menceritakan sedikit tentang apakah yang disumbangkan oleh tokoh kita, iaitu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi seperti kita tahu, beliau merupakan seorang ahli matematik yang sangat agung dan sangat tersohor dan mahir dalam bidang matematik. Beliau dilantik menjadi seorang pakar matematik dan ahli matematik di Baitul Hikmah. Dilantik juga sebagai pengarah arsip di perpustakaan di istana. Beliau mengemaskinikan banyak sistem-sistem perpustakaan dengan menambah baik indeks buku-buku di perpustakaan. Jadi, beliau juga mengetuai dan mengawasi kerja penterjemahan buku-buku matematik dalam bahasa Yunani. Beliau sangat mahir dalam bidang menterjemahkan bidang-bidang matematik. Jadi, semua bahagian matematik akan diserahkan kepada beliau untuk diterjemahkan supaya pembaca-pembaca yang lain dapat memahami dengan mudah apa isi kandungan di setiap buku itu. Selain itu, Khwarizmi ini memperkenalkan sistem nombor, iaitu sistem nombor 0 hingga 6. Jadi apa yang kita pelajari selama ini, nombor 0 sampai 9, diperkenalkan oleh beliau Al-Khwarizmi. Sumbangan ini adalah sumbangan yang sangat terbesar untuk diri kita. Seterusnya, Al-Khwarizmi ini merintis penggunaan algebra, iaitu penggunaan angka sifar dan perpuluhan, fungsi sinus dan tangent, ungkapan kuadratik secara geometri dan trigonometri. Seterusnya, beliau menetapkan kaedah-kaedah yang lebih mudah untuk difahami dan ringkas dengan memperkenalkan konsep perpuluhan dan konsep gandaan. Seterusnya, beliau juga memperkenalkan jurusan arimetrik, contohnya seperti pemboleh ubah fasa 2, pemboleh ubah X dan pemalar. Beliau juga mengembangkan sistem nombor yang dikenal sebagai sistem pernomboran Arab dan India. Seterusnya, banyak juga kitab-kitab yang diwujudkan oleh Al-Khwarizmi ini. Contohnya, Al-Kitab Al-Mufassara, Al-Hisab Al-Jabra, Al-Muqawabalah, iaitu buku keterangan ringkas tentang pengiraan supaya kita lebih mudah untuk memahami apa itu konsep-konsep yang telah ditetapkan. Sumbangan Al-Khwarizmi yang seterusnya adalah benda yang kita sering gunakan sejak kita belajar daripada kecil hinggalah ke besar, iaitu ia dinamakan sebagai penciptaan ilmu baharu, iaitu contohnya seperti pengiraan darab, campur, tolak dan bahagi, persamaan, timbangan dan ukuran. Juga keluasan bulatan dan segitiga, isi pada bentuk piramid dan kon. Semua yang kita pelajari daripada dulu sampai sekarang adalah dicipta oleh Al-Khwarizmi supaya kita senang untuk membahagi dan mendarat sesuatu nombor tersebut. Selain itu, beliau juga memperkenalkan angka dan cara perhitungan India pada dunia Islam. Algebra dan hisab diperkenalkan dalam ilmu matematik yang banyak digunakan sehingga sekarang. Jadi, Al-Khwarizmi ini juga merupakan salah seorang tokoh sarjana Islam yang sangat disanjungi dan disegani, terutamanya apabila melihatkan kepakaran beliau dalam bidang matematik, dan beliau juga merupakan salah seorang tokoh dan sarjana Islam bidang matematik. Kita sebagai umat Islam perlulah mencontohi tokoh-tokoh dan bidang yang terdahulu kerana sumbangan beliau sangat besar terhadap agama Islam kita untuk memajukan dan mengharumkan nama sebagai seorang Islam. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.